Record. Okay, start. Baik, so kita nak masuk kepada 1B Jadi 1B kalau tengok soalan dia dia ada di mana kamu kena menghuraikan. Sentiasa soalan B ni adalah menghuraikan. A, dia akan suruh kamu bagi koordinat image. B, dia akan suruh kamu huraikan. C, dia akan bermain dengan luas. Sama ada kamu kena menentukan atau kamu kena hitung luas kawasan berlorek ataupun luas image, luas objek, luas kawasan tidak berlorek, macam-macam lah boleh. Tapi apa pun dia mesti melibatkan luas. Okey. So jadi kita pergi kepada menghuraikan penjelmaan ataupun transformasi. Okey, so kat sini dia kata kita ada 3 buah sisi 4. So ABCD, EFGH dan yang besar ni adalah JKLM. Okey, sekali pandang, kita ada 4 transformasi. 3-nya adalah isometrik, 1 adalah bukan isometrik di mana dia tidak kongruen. Maksud tidak kongruen, dia tidak sama saiz dan tidak sama bentuk. Okey. Kalau saya bandingkan kat sini, dia kata EFGH ialah image bagi ABCD. Okey. So jadi ABCD ni adalah objek, EFGH adalah image. So jika nak dibandingkan dua bentuk ini, dia sama saiz dan dia sama bentuk. Jadi kedua-dua ni dia adalah isometrik sebab dia kongruen. Jadi dia ada 3 sahaja transformasi yang kita boleh huraikan. Sama ada translasi, pantulan ataupun putaran. Tapi jelas dari sini kita nampak dia adalah pantulan. Pantulan, ya. Kalau siapa buta tak tahu nak cakap apa. Ni mesti pantulan. Kita dah agak tak. Okey. Kemudian kedua JKLM yang besar ni ialah image EFGH di bawah penjelmaan W. So EFGH yang kecil ni adalah objek kepada yang besar. Okey, bila kamu bandingkan dua bentuk ni, dia tidak sama saiz. Okey, tetapi bentuk dia hampir serupa tapi tak serupa. Hampir serupa. Jadi bila tak sama saiz, automatik dia bukan isometrik. Jadi dia adalah transformasi penjelmaan. Penjelmaan pula, pembesaran. Okey, kenapa cikgu kata macam ni Bila kamu nak menghuraikan selengkapnya penjelmaan, okey, jadi kita ada dua penjelmaan. So kita ada transformasi V, kita ada transformasi W. Okey. Bila kamu nak menghuraikan sesuatu transformasi, perkara pertama kamu kena bagi tahu adalah jenis transformasi dia. Okey, jadi V tadi kita dah cakap dia adalah pantulan. So buat je dalam bentuk titik macam ni ataupun kamu nak buat ayat pun boleh. Okey, kalau saya tak perlu susah-susah, buat je titik. Sekejap Okey, tak perlu susah-susah buat titik je. Okey. So pantulan, transformasi W tadi kita dah menentukan dia adalah pembesaran. Okey, kerana ini sudah bagi kamu satu markah. Ini dah ada satu markah. Hanya dengan menentukan apa jenis transformasi. Okey, tu belum lagi kita huraikan lagi. Okey, barulah pantulan. Kita belajar dia mesti ada garis. Okey, jadi tengoklah. Di antara dua ni, ambil je satu titik.
Tak perlu ambil bentuk terus, ambil je satu titik. So kat sini senang, saya ambil je satu titik objek dan image, bahagi je dua, dia ada kat tengah-tengah ni. Pastilah garisan dia akan ada di tengah-tengah ni. Jadi garisan ni garisan menegak. Jadi bila dia menegak, dia mestilah X sama dengan, jadi dia potong X tu dekat mana? Negatif 1. Kenapa negatif 3 saya tulis ni? Negatif 1. Jadi X sama dengan negatif 1. Jadi pantulan pada garis X sama dengan negatif 1. So ini adalah markah kedua. Okey. Kemudian pembesaran. Okey, pembesaran ni yang saya nak bagi tahu sikit sebab kita tak terang, kita nak huraikan pembesaran. So pembesaran kita ada pusat dia dan kita ada skala dia. Okey. Nak menentukan pusat, senang je. Kamu ambil pembaris. Okey. Ambil pembaris, kamu tengok kat sini. Kita ada setiap bucu dia mesti ada satu objek, satu image. Setiap bucu mesti ada satu objek, ada satu image. Okey. Jadi objek dan image ni kamu buat je guna pembaris garisan. Kamu garis. Okey. Ambil pembaris, garis saja. Okey, satu garisan. Lepas tu ambil lagi LG. Objek dan image. Buat je satu garis lagi. Penuhkan kamu punya Cartesian ni pun tak ada masalah. Okey. Kemudian apa lagi? Kita ambil H dengan M. Kamu buatlah garis. Okey. Sekejap. Saya kalau ni tak buat garis susah ni. Dah agak dah dia akan buat macam ni. Cikgu cuba semula dengan harapan. Okay. Jadi kalau kamu buat kepada setiap bucu, kamu akan nampak dia bertemu pada satu titik. So dekat sini kamu nampak dia bertemu dekat sini, tengah-tengah. So ini adalah pusat kepada pembesaran kita. Pusat pembesaran. Cara dia begitu, kamu garis, buat garisan di antara dua titik, objek dan image. Objek dan image. Buat je banyak-banyak. Kamu nak buat dua pun sudah memadai. As long as dia bertemu, okey sudah. Tapi kalau nak betul-betul pasti, buatlah semua. Guna je pembaris dan pensel. Okey. Jadi pusat kita dah tahu dekat situ. Padam balik. Okay, jadi pusat pada berapa tu koordinatnya? Satu. Kosong. Ya. Okay, sekarang skala faktor. Skala faktor A sama dengan panjang image bahagi panjang objek. Okay. Sekarang ambil kamu punya objek. Ini objek kita yang kecil, image yang besar. Pilih satu sisi yang kamu boleh kira grid dia. Okey, jadi kamu tengok sisi kat sini EF, GH, EF, FG, GH dengan EH. Sisi yang kamu boleh kira grid dia adalah EH. Jadi ambil EH. Okey, objek saya 2. Jadi kalau kita bandingkan dengan image, dia adalah JM. So kat sini ada berapa? 1, 2, 3, 4. So dia ada 4. Jadi skala faktor image 4 bahagi 2.
Jadi sama dengan 2. Jadi skala faktor kita adalah 2. Okey, jadi markah kat sini, pusat akan jadi 1 markah, skala faktor 1 markah. Okey. So 5 markah secara keseluruhan. Okey, dekat sini ada tips tips ataupun cara pemarkahan. Kalau kamu perasan cikgu letak sini K, sini N. Tengok kita menetapkan jenis transformasi dia adalah markah K. Jadi, sekiranya kamu tidak bagi tahu dalam jawapan jenis transformasi ataupun jenis penjelmaan, tapi kamu terus huraikan tanpa bagi tahu jenis penjelmaan, kamu tak akan dapat apa-apa markah. Okay, kamu tak akan dapat apa-apa markah. Sini, pantulan kamu tak bagi tahu tapi dalam kepala memang tahu dia pantulan. Sebab tu kamu tulis pada garis X sama dengan -1. Tapi kamu tak tulis pantulan. Jadi, kamu tak akan dapat apa markah. Kamu akan dapat kosong saja. Sama dengan pembesaran. Tak tulis pembesaran, tak ada markah. Okey. Tak tulis 1, eja salah. Eja salah. Pembesaran, salah eja pun akan menyebabkan dia salah. Jadi yang bawah-bawah pun akan jadi salah. Kena ingat. Ejaan 1 dan benda tu kamu kena tulis. Tolong jangan lupa. Okay, barulah huraian kat bawah tu kamu akan dapat markah. Okay. So itu cara pemarkahan. Jangan hilang markah dekat situ. Okay, so sekarang kita pergi. Okay Cikgu, Ya. kalau tulis dalam ayat lengkap pun boleh juga kan? Ya, boleh. Kamu buatlah transformasi W ataupun penjelmaan W adalah pembesaran pada pusat 1, 0 dengan skala faktor K sama dengan 2. Okey, tak ada masalah. Saya ni jenis orang, sebab saya memang belajar masuk universiti semua matematik. So saya suka benda-benda yang bertitik-titik jenis bullet point. Saya tak gemar sangat ayat-ayat lengkap. Okey. So sekarang kita pergi kepada ni, luas. Okey. Dekat sini luas, dia ada satu formula di mana luas image adalah sama dengan skala faktor kuasa 2 kita darab dengan luas objek. Okey. Kalau saya, ini yang dalam SPM dia akan bagi formula lah. Kalau saya suka ingat K kuasa 2 sama dengan luas image bahagi luas objek. Sebab benda yang sama je pun, kita susun balik. Kenapa? Sebab dia ada persamaan dengan formula skala faktor, iaitu panjang image bahagi panjang objek. Okay. Jadi kalau kamu tengok, atas tu mesti image, bawah dia mesti objek. Yang membezakan adalah kalau K kuasa 2 dia mesti luas, kalau K sahaja dia adalah panjang. Sebab ini sahaja dua formula di dalam transformasi yang kita kena ingat. Okay. Begitu. Image mesti sentiasa di atas, objek di bawah. Jangan tertukar. Kalau rasa kurang pasti, tolong tengok senarai formula kat depan. Kalau dapat tahu K sama dengan berapa ni pun kita dah boleh tentukan K kuasa 2. Okay. Jadi kita pergi kepada soalan. So diberi JKLM yang besar tu mewakili suatu kawasan yang mempunyai luas 54.6
meter kuasa 2. Meter square, meter dalam bahasa Melayu apa? So hitungkan luas dalam meter kuasa 2 kawasan yang berlorek. Okay. Dia kata JKLM ni adalah luas dia. Semua, bukan kawasan berlorek. Ini adalah 54. Okey, jadi kita nak kena menentukan luas kawasan yang berlorek. Okey, luas kawasan yang berlorek adalah luas imej tolak luas objek. Nampak Kawasan yang berlorek adalah luas imej tolak luas objek. Itu kawasan berlorek. Baik, jadi dekat sini kamu ada formula ni. Mana nak dapat nilai K skala faktor daripada huraian kita ke atas tadi. So kita dapat K adalah sama dengan 2. Okay. Jadi sekarang saya nak luas kawasan berlorek, luas kawasan berlorek. Panjang pula. Okay. Sama dengan luas imej tolak luas objek. Okay. Jadi kamu bolehlah kira satu-satu. Okay, kira dulu. Sebab luas imej kita dah tahu Ni kan. Ni. 54.6. Okay. So kat sini apa yang cikgu suka buat adalah luas imej ni saya tukar kepada huruf. Macam ni. So luas imej adalah JKLM. Objek saya adalah EFGH. Takut kamu tak nampak kalau macam ni lah cikgu buat sebelah kiri supaya kita ada sebelah menyebelah dengan kita punya gambar ni. Okey. Baik, kita duduk sebelah-sebelah. Okey, jadi luas kawasan berlorek saya adalah luas imej iaitu JKLM ditolak dengan EFGH, luas objek. So kat sini cikgu tukar je JKLM tolak EFGH. Okey, dalam soalan dia dah bagi JKLM luasnya adalah 54.6. Jadi kat sini cikgu boleh gantikan dia 54.6 tolak EFGH. Okey. EFGH ni lah yang kita kena guna formula luas formula K kuasa 2. Okey, kat sini K kuasa 2. Okay. So EFGH adalah objek. So ni selingan lah. Cikgu buat selingan kat sini. K kuasa 2 adalah imej bahagi objek. So bila saya nak objek, buat je K kuasa 2 bahagi 1 dan buatkan darab silang. Jadi objek darab K kuasa 2 sama dengan imej. Sebab imej darab 1, imej lah. Jadi objek adalah imej bahagi K kuasa 2. Okay, jadi gunakan formula ni sebab EFGH kita adalah objek. So ni selingan. So kita sambung kat bawah.
Jadi 54.6 tolak kita gantikan dengan luas image iaitu JKLM bahagi K kita adalah 2/2. Jadi JKLM adalah 54.6 bahagi 4. So tekanlah kalkulator. Tapi tekan kalkulator, pastikan kamu bahagi dulu, barulah kamu tolak. Jadi jawapan patut dapat 40.95. Okey, siapa yang tak dapat? Cikgu, jawapan Baik. akhir mesti angka berarti lah kan? Angka bererti tu apa ya? Apa-apa pun dia mesti dalam bentuk perpuluhan, 2 titik perpuluhan. Kalau dapat lah. Kalau maksudnya dia lebih titik perpuluhan dia, mesti diberi dalam 2 titik perpuluhan. Boleh ke? Okey, Boleh, perlu cikgu. ke, tak perlu tulis unit. Okey, kalau tengok dalam ni meter kuasa 2 kan, tak perlu tulis. Biarkan je begitu. Okey. So kita recap dulu. Okey, kalau kamu perasan dari mula atas ni, cikgu mulakan dengan apa yang kita nampak. Kita nak apa? Luas kawasan Belore adalah apa yang kita tengok kat sini adalah image tolak objek. Okey. Lepas tu, cikgu gantikan dia dengan huruf. Kemudian saya tengok apa dalam soalan yang kita diberi. Soalan akan bagi sesuatu tu. Sama ada luas objek ke, luas image ke, dia akan bagi. Okey, jadi gantikan nilai yang diberi dalam soalan, masukkan dulu kat dalam. Jadi apa yang tinggal tu yang kita kena gunakan formula K kuasa 2. Formula luas. Jadi kat sini EFGH adalah objek kita. Jadi bila kamu buat formula, kamu kena susun dulu. Objek tu apa? Jadi kalau image, dia akan jadi objek darab K kuasa 2. Jadi masukkan balik kat dalam ni lah. So pastikan kamu susun dengan betul. Jangan salah susun. Okay, barulah gantikan dan kamu akan perasan. Kita akan masukkan sekali lagi nilai yang dalam soalan tu. Kemudian kita akan selesaikan. Dia selalu macam ni saja. So ini dia akan bagi kamu 3 markah. Okay, 3 markah tu kat mana? Baik, so 3 markah adalah pada bila kamu menggunakan formula luas ni. Ini. Ni kamu akan dapat 1 markah. Okay. Markah kedua adalah bila kamu tahu image kena tolak dengan formula ni. Ini selalu dia akan bagi 2 markah teruslah. Dan markah terakhir adalah jawapan. So 3 markah. Jadi daripada B 5 markah, C 3 markah, jadi 8 markah keseluruhan B dan C. Okay. Jadi ada soalan tak? Ada, cikgu. Tak ada, Masya Allah. Kan 9 suku dah. Okay. Jadi kita buat soalan berapa? Kita buat soalan ni lah. Soalan 3. Soalan 2 tu senang, kamu boleh buat sendiri. Okey, sekarang kat sini dia kata EFGH, kenapa dia huruf kecil? Dia mesti huruf besar lah. Okey, EFGH tu yang kecil ni. Okey, EFGH adalah image ABCD. Okey, kamu tengok kat sini, adakah dia isometrik? Sama saiz dan sama bentuk? Ya, sama saiz, sama bentuk. Okay. Penjelmaan apa kamu rasa ni? Di antara 3 penjelmaan kita. Putaran. Ya. Dia jelas, dia mesti putaran. Nampak dia bergerak macam tu kan?
So jadi kita tahu dah penjelmaan U adalah putaran. Tulis dulu putaran. Okay, nantilah kita fikirkan huraian. Okay, so penjelmaan W. So penjelmaan W, PQRS ni yang besar ni. Okay, ialah image EFGH yang kecil. Okay, adakah dia isometrik? Isometrik ke tak? Sama saiz, sama bentuk, kongruen? Tidak. Tidak, betul. Dia tak sama saiz. HG 4, SR 8. Tak sama saiz. Jadi, dia bukan isometrik. Bila dia tak kongruen, dia bukan isometrik. Jadi, penjelmaan dia hanyalah pembesaran. Yes. Okay, so kat sini pun kamu dah berhad dapat 2 markah dah. Okay, kemudian kita nak kena huraikanlah penjelmaan U dengan W. Okay, U adalah putaran. So kat sini cikgu nak kita recap macam mana kita nak menentukan pusat dia. Sebab putaran kita ada pusat, arah dan sudut. Okay, kita pergi pada sudut dan arah. So tengok dari sini, kita tahu arah dia adalah arah ikut jam. Okay, cuma sudut kita tidak tahu. Tapi sebenarnya kita dah boleh tahu sebab sudut cikgu kata dia sama ada 90 darjah ataupun 180 darjah. So tengok dari sini, dia gerak 90 darjah sahaja. Dia tak pergi sampai bawah. Okay, jadi boleh terus dia tulis 90 darjah ikut arah jam. Okay, dah 2 markah. So penjelmaan U dah 2 markah, penjelmaan W 1 markah. So 3 markah dah. Okay, sekarang kita nak menentukan pusat. Okay, sini bila nak menentukan pusat, kamu perlu ada kompas. Bukan kompas kamu baca peta tu. Kompas yang kita lukis tu. Bila kita lukis bulatan ke, okay, yang kamu lukis ada. Kamu tahulah kan, matematik kan kita ada 2 benda. Protektor 1, kompas 1. So kompas tu lah kamu kena ada. Okay. Kalau tak ada kompas, cikgu ada cakap dengan pelajar saya adalah kamu boleh guna pembaris je. Tapi kamu mesti ada pembaris lah. Okay. Bawa pembaris panjang dalam peperiksaan. Bila nak jawab transformasi, diperlukan dia. Lebih-lebih lagi bila kita ada soalan putaran. Okay. So kalau ada pembaris, okay, cikgu kena, tak apalah, kita buat kat sini. Baik, kat sini kita akan ulang semula macam mana kita buat menentukan titik ataupun pusat bagi putaran. Okey, perkara pertama, kamu kena buat adalah garisan yang menyambung sekurang-kurangnya 2 pasangan titik objek dan image. Okey. Jadi kalau tengok kat sini, A adalah objek bagi E. Nampak Dia adalah saya cakap dia logik lah, kita tengok kat situ. Okey. Jadi saya pilih A dengan E, satu pasangan. Kemudian pasangan yang kedua mungkin cikgu pilih saya kena nak pilih jugalah. D dengan H. Okey. Okey, sekurang-kurangnya 2 pasangan. Kamu dapat 3 dan 4 atau semua sekali pun tak kisah. Okey, sambungkan guna pembaris.
So, jom kita berdoa supaya pembaris cikgu ni dia tak lari. Dia lari lagi. Apa masalah pembaris ni? Allah. Padam je lah buat semula. Okay, so A pergi E, satu garisan. Kemudian satu garisan lagi daripada D pergi H. Okay. Okay, dua garisan Okay, so dekat sini saya pergi kepada cikgu fokus kepada A kepada E dahulu Okay, menggunakan kompas ataupun kalau nak kamu guna pembaris, kompas kamu kena buat apa kita panggil bahasa Melayu ni, susah pula. Okay, garisan yang sudut dia 90 darjah dan kamu potong garisan A ini kepada dua bahagian yang sama panjang. Saya tak pastilah kamu panggil garisan tu apa. Dalam bahasa Inggeris kita panggil dia perpendicular bisector. Kamu belajar mendengar rendah. Okey. Kalau tidak, kamu guna pembaris. Okey. Tengok dekat sini A pergi E. A pergi E. Paksalah cikgu. Okey, sini A, sini E. Okey. A pergi E, kamu tengok kat sini jarak di antara dua ni adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kotak. Okey, bila saya bahagikan kepada 2, dia akan jadi 4. Okey. So, bila dia 4, nampak dia potong dekat mana? Tengah-tengah dia kat sini. Ni. Okey. So, dia potong kat situ. Jadi, gunakan pembaris kamu. Cikgu padam balik ni sebab takut nanti dia overlap, nanti kamu keliru. Okey, itu cara saya tentukan dia tengah-tengah. Kemudian gunakan pembaris kamu, rapatkan dia kepada garisan warna biru ni. Supaya dia membentuk 90 darjah. Guna bucu pembaris kamu. Jadi kalau saya ada pembaris, okay, saya akan letak pembaris saya macam ni. So kita akan gunakan bucu pembaris tu. Sebab bucu pembaris tu 90 darjah. Gunakan bucu pembaris tu dan kamu akan buat satu garisan. So dia akan dari panjang-panjang ni dia akan buat sampai satu garisan. Okay, faham So cikgu cubalah buat garisan tu. Ya, sebenarnya akan jadi macam tu. Okay. 90 darjah. Setahu saya lah 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak sebenarnya. Saya ingat ni. Cakap manakah dia? Susah nak buat kat sini sebab ada masa tak? Okay, cikgu ambil masa sikit daripada kamu. Saya kena ambil ni dan tukarkan dia kepada whiteboard je. Bila saya lukis-lukis, saya tak guna perisian ni lah. Cikgu guna perisian lain. Saya panggil dia whiteboard. Saya tak pastilah kalau cikgu kamu ada whiteboard ke tidak. Cara nak lukis ni kita belajar pada tingkatan 2 kalau kau tengok kat sini, saya ajar tingkatan 2 lah. Isometric transformation. Saya guna whiteboard. Okay, sebab dalam whiteboard ni dia ada kotak-kotak dan saya boleh keluarkan pembaris. Okay.
Jadi sekarang cikgu padam dulu sebab saya nak buat screenshot. Okay. Alright. So dengan harapan nampak. Okay. Sebab cikgu boleh guna kat sini pembaris. Senang sikit. Okay. So AE tadi kita buat satu garisan. Cikgu garis. Okay. Kemudian di H pun satu lagi garisan. Okay. Nampak dua garisan. So sekarang AE so kita kira tadi A sampai E kat sini ada 8. So cikgu bahagikan kepada 2, kepada 4 lah. 1, 2, 3, 4. So dia akan ada kat tengah-tengah sini. Okay. So kat sini kamu buatlah pembaris kamu supaya dia macam tu. Gunakan sudut paling bucu pembaris kamu. Kat sini pembaris ni tak ada bucu lah. Dia dari hujung ke hujung je. Saya tak boleh tarik. Dia takkan wujudnya bucu tu. Okay. So kat sini kamu buat satu garisan. Gunakan pembaris kamu. So kamu akan buat ada dia ke bawah lah. Okay. Lepas tu nanti kamu naikkan ke atas pembaris kamu. Panjangkan dia, penuhkan dia kepada grid kamu. Cartesian, satah Cartesian tu. Penuhkan. Okay. Lepas tu buat benda yang sama pada garisan DH ni. So garisan DH ni, kalau tengok kat sini, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So bila 7, dia kat tengah-tengah dia adalah 3,5. Dia dekat sini. So tak kisah, kalau dia kat tengah-tengah pun teruskan saja. So dia akan ada kat situ. Okay, guna pembaris sekali lagi. Pastikan kamu guna bucu dia. Buat garisan. Okay, penuhkan. Baik. So kamu akan nampak dua garisan merah ni dia akan bertemu pada satu titik. Okay. So ini masalah yang pelajar akan hadapi lah, di mana titik tu dia bukan di atas satu grid mana saya boleh bagi koordinat. Tetapi pusat kamu mesti adalah satu koordinat. Okay. Sekarang dah buat macam ni, saya tak pasti dia kat mana cikgu. Adakah dia dekat 2, 5 ataupun dekat 2, 4. Okay. Jadi kita akan cuba test mana satu titik kita. Jadi kat sini cikgu padam dulu. Allah. Cikgu padam sebab saya nak tunjukkan kamu macam mana kita nak test. Sebab dalam SPM kadang-kadang grid yang dibagi tidak semestinya betul. Maksud saya betul adalah betul-betul 1 cm 1 cm. Jadi kadang-kadang dia boleh lari bila kamu lukis. Tiap-tiap tahun saya dapat benda ni. Okay. So sekarang kita nak test. Saya punya titik yang saya dapat ada dekat sini, tengah-tengah ni. Okay, tengah-tengah ni. Jadi kita ada 4 kemungkinan titik
4 kemungkinan titik pusat kita. 1, 2, 3, 4. Mana satu? Tak pasti kan? Okay. Jadi objek, image. So kalau tengok yang paling, kalau saya ambil titik ni, okay, pergi objek, ambil je satu objek kamu. Tengoklah kamu ambil D. Contoh saya ambil D. Buat satu garisan yang kita belajar untuk pusat tu, putaran tu. Buat satu garisan. Kemudian cikgu akan buat segitiga. Kaedah segitiga. Okay, kaedah segitiga saya. Jadi kalau arah jam 90 darjah, dia akan jadi 1, 2, 3, 4. Kemudian dia akan naik 1, 2. Okay, jadi maksudnya D saya patut ada kat atas ni. Di mana dia tidak bertindih dengan H. Nampak dia tak bertindih dengan H. Jadi titik ni salah. Titik ni tak betul. So jadi kita padam. So titik tu salah. Kita boleh padamlah titik tu. Okey, kita guna titik sebelah kanan tu. Sebelah kanan ni pula. Check semula. Okey, sebelah kanan ni pasangkan dengan D. Buat satu segitiga. Kamu kena check satu-satu. Okey, jadi dia akan turun bawah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Salah juga. Ada ke titik tengah dia ni? Sekejap cikgu tengok. Sekejap. 1, 2, 3, 4, 5. Dah 6 dah. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Oh betul lah. Ada. 2, okay, 4. So ini. Ya betul. Kamu nampak dah kan? So ni pun salah. Okay, sebab masa. Saya tengok masa dah terlebih masa dah ni. Maaf. Okay, so dia sebenarnya titik sini. So check lah satu-satu. So pergi sini titik. Buat satu segitiga. Allah, kenapa lah dia suka sangat nak buat benda-benda macam tu. Okay. So dia turun bawah adalah 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Naik atas 2. So dia bertindih. D dengan H. Jadi titik dia dekat sini lah. Iaitu 2, 4. Oh, sudah habis masa. Okey. Jadi titik kat sini 2, 4. Pusat dia. Okey, kita teruskan. Allah. Kita habiskan sampai sini je lah. Pembesaran. Okey, kat mana rasanya? Garisan dia. Pembesaran W. Cikgu buat satu garisan. Tengok tu, dia lari lagi. Kalau kamu ada kat kelas fizikal ni, kita bolehlah buat beramai-ramai bersama-sama. Sekarang saya je yang buat. Apakah siapa yang duduk SPM sekarang ni? Ini pun. Okay. Tentu 1. 2. 2 je lah cukup. Okay, dah nampak dah. Dia bertemu dekat sini. So sini pusat saya iaitu 7, 4. 7, 4. Betul. So jadi dekat pusat 7, 4. Okey, apa faktor skala kita? 2. Okey, so K sama dengan ambil apa? EF dengan PQ pun boleh dah. Okey, 2 bahagi 1. Tu jadi 2. Okey, selesai. 5 markah. 6 markah.
Putaran 1 markah. Sudut dengan arah 1 markah. Ni N, maaf. So pusat dia 1 markah. Pembesaran 1 markah. Pusat dia 1 markah. Faktor skala 1 markah. So 6 markah. Okey, jadi maksudnya bila dia 6, B2 ni akan jadi kamu 3 markah. So 6 tambah 3, 9 markah. Okey, nak saya habiskan ke B2 ni? Atau kamu boleh buat sendiri? Bolehlah kami cuba nanti. Okey, kamu cuba nanti sebab dah ambil masa dah ni. Saya takut dia mengganggu kelas kamu seterusnya. Okey, jadi kamu boleh cuba sendiri. Kalau tak dapat pun soalan yang terakhir tu, kurang-kurangnya kamu dapatlah cara untuk menguraikan hari ni. Sebab kalau ikutkan ini tak boleh dihabiskan dalam masa 1 jam. Kalau saya dapat 1 jam setengah sekurang-kurangnya kita boleh habiskan. Okey, jadi kita tak sempat pun nak masuk latihan hari ni. Latihan hari ni ada 5 latihan. Kamu boleh cuba. Cuma latihan ni, saya komen sikit. Okey. Soalan yang pertama ni tak ada sangatlah yang membezakan. Okey. Soalan yang kedua, kalau tengok A, dia tak bagi apa-apa graf. Tapi dia ada huraian kat sini, kamu kena tentukan koordinat. Jadi kat sini kamu sendirilah kena lakarkan graf kamu. Okey. Kemudian soalan nombor 3, kat sini saya bagi sebab garisan pantulan dia ni sengit. Saya nak tahu macam mana kamu nak tentukan. Okey, sebab pantulan garis AB. Okey. Kemudian kalau tengok B2, dia minta kawasan yang diwakili oleh kawasan tidak berlorik. Tidak berlorik. So jadi tadi kita buat berlorik, ini tidak berlorik. Okey, saya sengaja letak tu. Kemudian dekat sini soalan nombor 4, tengok pantulan pada paksi X. Ini adalah satu jenis huraian yang lain. Pantulan pada paksi X, maksudnya paksi X ni adalah garisan pantulan kita. Okey. So itu dia. So kebanyakan soalan saya bagi mesti ada pembesarannya. Okey. So soalan terakhir dia ada pantulan pada paksi Y. Jelas saya cuba untuk pilih soalan. Okey, cuma soalan yang terakhir ni saya pilih salah satunya selain daripada paksi Y tu sebab gambar rajah ni. Kamu tengok gambar rajah ni. Gambar rajah ini kamu boleh fikir dah dia mesti ada pembesaran satu. Tapi macam mana yang dia boleh melibatkan dia terbalik macam ni? Nak cakap putaran tak juga sebab putaran mesti dari satu pusat. So ini macam mana dia boleh jadi terbalik macam tu? Fikirkan. Okey. Itu jenis soalan. Satu lagi saya nak komen. Okey. Contoh sebab saya sepatutnya komen lah ni soalan nombor 1 ni. Maaf terpaksa laju. Okey, soalan B1 ni kamu kena, dia kata dia ada di bawah gabungan penjelmaan WU. Okey, kita buat tadi dia bagi tahu AFGH adalah objek, PQRS di bawah penjelmaan W. Okey, kemudian dia kata ini adalah objek di bawah penjelmaan U. Okey, ni satu soalan di mana dia terus bagi objek dan image. Okey, ni image dan objek. Dia kata di bawah gabungan penjelmaan WU. Tapi kita tahu U akan berlaku sebelum W. Okey. Kamu tengok PTS, image, PTS, image, ABC adalah objek. U dahulu. Okey, kalau ini adalah objek, kamu dapat tengok macam ni,
gambar rajah yang diberi sudah bagi clue kepada kamu transformasi tu berlaku apa dulu kemudian apa. So dekat sini kamu guna gambar rajah yang diberi. Jadi kalau kamu tengok ABC ni dia akan pergi kepada PQR dahulu. Gunakan pantulan. Kemudian daripada PQR dia jadi PTS iaitu pembesaran. Jadi U kita adalah pantulan dan W adalah pembesaran. So dalam soalan itu dah bagi kamu clue. Okay, contoh kat sini pula. Ini dia bagi satu-satu. Ni. PQRS ialah image JKLM. PQRS image JKLM. Okey. Kemudian dia kata JKLM ni adalah objek image. Jadi kamu rasa daripada gambar rajah ni, kamu kena guna gambar rajah ni. Okey, apa yang akan berlaku dulu? Sebab ini pasti dia akan pergi kat sini dulu. UVWT. So kalau kamu tengok sini sebenarnya ini berlakunya satu putaran. Walaupun tak jelas tapi ini sebenarnya satu putaran tu? Ya. Mana boleh putaran kan? Apa-apa pun yang kedua itu adalah pembesaran. Translasi tak boleh. Dia mesti putaran. Sebab kalau pantulan tak masuk akal. Dia mesti putaran. Yang tinggal hanyalah putaran. So dia putaran dahulu baru dia pembesaran. Kamu kena guna gambar rajah yang diberi. Tapi kamu kena try dulu lah kot. Baru kamu faham apa maksud saya. Okay, so jadi saya bagi kamu beberapa soalan yang susah lah. Cuba sendiri. Kalau kamu boleh buat semua soalan ni, insyaAllah bolehlah kita score soalan ni. Okay, so itu sahaja kelas hari ni. Dah ambil 15 minit dah extra. Jadi saya jumpa kamu minggu depan, kita tak berjumpa. Minggu lagi satu kita akan berjumpa. Harap jaga kesihatan. Jadi saya akan bagi link kehadiran di dalam grup Telegram. Tolong isi sebelum kamu masuk kelas yang seterusnya.